Buletin Didik 14 November bersama saya Tarusydi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan beroperasi sepenuhnya Januari tahun depan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, ketika ini 10,301 kelas tadika dan 544 kelas taska beroperasi mengikut fasa dalam Pelan Pemulihan Negara PPN. Institusi pendidikan itu beroperasi mengikut SOP yang ketat dan ibu bapa tidak perlu bimbang untuk menghantar anak-anak kerana Kemas mengambil semua langkah yang sepatutnya bagi memastikan keselamatan kanak-kanak berkenaan. Datuk Seri Mahzir berkata semua guru-guru di Tabika dan Taska Kemas juga lengkap divaksin. Yayasan Pelajaran MARA YPM menyumbangkan bantuan persekolahan dan kit ujian kendiri COVID-19 bernilai lebih RM14,000 menerusi program pembangunan pendidikan PPR wilayah persekutuan. Sumbangan itu akan memanfaatkan 100 orang pelajar. Majlis yang berlangsung di PPR Seri Semarak itu merupakan inisiatif YPM dalam memberi ruang dan peluang kepada pelajar B40 untuk mendapatkan bimbingan serta pendedahan akademik melalui beberapa program yang disediakan. Program ini turut menyediakan program tuition PPR, selangkah ke universiti, usahawan digital serta celik Al-Quran bagi memastikan kumpulan pelajar ini mendapat pendidikan terbaik secara berterusan. Program yang mula dilaksanakan sejak awal tahun ini telah berjaya menarik minat syarikat-syarikat korporat terkemuka sebagai penaja bersama seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, DRB Highcom Berhad dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada majlis ini juga pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Seri Azizah Muhammad Dun telah menyampaikan sumbangan bantuan persekolahan berbentuk tunai dan kit ujian ke-12 daripada Rural Capital Berhad dan YPM. Kadar kebolehjangkitan atau R0 COVID-19 negara terus meningkat dan mencecah 1.05 setakat semalam. Menerusi perkongsian Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di Twitter rasminya, Putrajaya merekodkan kadar RT tertinggi iaitu 1.20. Empat negeri turut mencatat kadar RT membimbangkan iaitu Pahang 1.01, Negeri Sembilan 1.03, Selangor 1.04 dan Kuala Lumpur 1.05. Sarawak mencatatkan kadar RT terendah setakat semalam iaitu 0.87. Peningkatan semula kadar kebolehjangkitan sejak Khamis lalu apabila ia naik kepada 1.0 kemudian melonjak kepada 1.04 pada Jumaat. Manakala kes baru COVID-19 di seluruh negara hari ini sejumlah 5,162 kes berbanding 5,809 kes semalam. Angka penularan COVID-19 di negara ini kembali di bawah 6,000 kes selepas melepasi angka berkenaan 3 hari berturut-turut sejak Rabu lalu. Bertemu kembali. Sebagai usaha mencungkil kemahiran dan bakat murid orang asli dalam bidang seni, Sekolah Kebangsaan Sungai Rual mengambil inisiatif untuk mengadakan kelas seni di Dewan Orang Ramai Perkampungan Asli Sungai Rual, Jeli, Kelantan. Kelas yang dikenali sebagai kelas seni digital dan non-fungible token NFT Tiger Punks ini turut bergiat aktif secara dalam talian. Selain merangsang perkembangan minda murid, kelas seni digital juga bertujuan mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan melalui penghasilan karya digital dengan menggunakan teknologi terkini. Ia akan diadakan pada setiap hari Isnin dan dalam setiap sesi pihak sekolah turut mengundang artis digital bagi berkongsi ilmu dalam menghasilkan karya digital pada masa sama memberi galakan serta motivasi kepada murid untuk terus berkarya. Walau bagaimanapun menurut penyelarasnya Cikgu Zul Faizuddin Usman, cuaca yang tidak menentu merupakan antara kekangan yang dihadapi demi merealisasikan kelas tersebut. Sebenarnya tidak ada banyak masalah dari segi perjalanan kelas walaupun kami berada di kawasan pedalaman. Cuma pada masa tertentu apabila ada sesi dengan pelukis jemputan yang mana di dalam sesi ini kami adakan secara Google Meet. Jadi pada masa tertentu sekiranya cuaca kurang baik, kita akan ada sedikit masalah dari segi talian internet.
Tambahnya, keadaan itu memaksa kelas untuk diberhentikan seketika sehingga jaringan internet kembali pulih. Namun, pelibatan murid masih kekal memuaskan dari satu sesi ke sesi seterusnya. Dan setakat ini, kelas itu sudah mempunyai 113 orang murid keseluruhannya. Untuk memastikan sekurang-kurangnya pelajar-pelajar ini dapat hadir ke sekolah seni digital ini, maka yang pertama kami akan buat makluman awal kepada pelajar dan juga ibu bapa. Dan yang kedua, pada hari kelas kami sekali lagi akan turun daripada sebuah rumah ke sebuah rumah untuk memanggil pelajar-pelajar ini. Jadi apabila cukup sekurang-kurangnya 21 orang pelajar, barulah kami mulakan sesi pembelajaran. Pihak sekolah turut berharap usaha itu dapat melahirkan sekurang-kurangnya seorang artis digital yang terkenal dalam kalangan murid orang asli. Sehingga kini hasil karya seni digital mereka yang dimuat naik di pasaran NFT mendapat sambutan yang baik serta laris terjual. Jika orang lain saban hari bergegas ke pejabat dan bekerja dalam premis yang berhawa dingin, berbeza pula dengan seorang warga emas di Johor Bahru. Hamid Yusof saban hari terpaksa menghidu bau busuk sampah sarap. Itu cabaran yang ditempuhinya demi mencari rezeki, membersihkan sampah terapung di Sungai Tebrau demi sesuap nasi buat seisi keluarga. Hamid, 63 tahun sebelum ini bekerja sebagai nelayan pantai bagi mencari rezeki untuk keluarganya. Namun akibat cuaca tidak menentu, beliau tidak dapat turun ke laut. Lebih malang lagi, Hamid kehilangan satu-satunya enjin bot miliknya kerana dicuri. Demi kelangsungan hidup, Hamid terpaksa memungut sampah sarap terapung di Sungai Tebrau secara sambilan sejak 3 tahun lalu. Sikap positif yang ditunjukkan Hamid dalam memelihara alam sekitar mendorong bapa kepada 7 cahaya mata ini ditawarkan bekerja dengan kontraktor yang membersihkan Sungai Tebrau. Baik nelayan bakar batu, nelayan pelentong, nelayan seribung pun susah nak cari makan. Sampah memang banyak betul. Jadi kita terpaksa lah. Dia orang dah dapat kontrak macam ni, panggil saya kerja. Okeylah. Saya pun bersyukur lah dapat kerja macam ni. Jadi dah dapat kontrak macam ni kan. Nak settlekan sampah ni, saya cakap saya boleh buat lah. Itu yang dia panggil saya buat. Saya boleh maintain benda ni hingga bersih. Dia musim hujan aja. Kalau tak hujan, sungai ni cantik. Kalau hujan, habis. Isu pembuangan sampah dalam Sungai Tebrau bukan rahsia lagi di Johor. Pada Mac 2017, Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar pernah membuat kejutan melawat sungai ini serta menzahirkan rasa kesal dengan timbunan sampah sarap di sepanjang sungai. Malangnya, teguran baginda gagal diterjemahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Terlalu banyak botol air, main mineral, air apa-apa sekalipun tetap. Kadang-kadang cruise sofa pun dah dibuang ke laut. Sofa, tilam, sikap manusia ni macam ni lah. Tak boleh bendung. Kalau kita kutip bertahun sekali pun, tetap macam tu juga. Dia tak akan bersih. Ni Sungai Tebrau ni memang cantik kalau pasal budak-budak kayak daripada Persatuan Kayak Johor selalu training kat sini. Jadi dia orang nak training kat sini dengan sampah dengan apa, ganggu untuk dia orang untuk training. Jadi nelayan pun sama, tidak ada ikan kat sini. Ikan macam semua ikan sini spesies ikan air tawar. Kalau air apa siakap ke apa ke memang tak ada. Pasal terlalu kotor kat sini. Sampah banyak sangat. Selain kesungguhan PBT dalam menguatkuasakan kualiti air, sikap penduduk yang tinggal di sepanjang sungai perlu berubah agar tidak membawa sampah ke dalam sungai. Terdapat lebih 5 buah kampung di sepanjang Sungai Tebrau dengan bilangan penduduknya melebihi 300 orang bagi setiap kampung.
Koci antara makanan tradisional yang mudah diperolehi. Harganya yang murah menyebabkan ramai yang lebih suka membeli daripada berusaha membuat sendiri kuih koci. Laporan yang disediakan ini menyingkap cara membuat kuih koci seperti yang pernah dilakukan oleh nenek-nenek kita. Ada pelbagai versi bagi menghasilkan kuih koci. Ini termasuk dari segi penggunaan daun pisang. Ada yang awal-awal lagi sudah melayurkan daun pisang, manakala dalam versi lain cuma menggunakan daun pisang segar. Yang tidak berubah saiz daun pisang yang dikehendaki. Untuk inti kuih koci, ramuan yang diperlukan ialah kelapa, gula merah, gula putih, air dan daun pandan. Gaul semua bahan-bahan ini di atas api sehingga sebati dan bertukar kepada warna coklat kehitaman. Untuk mendapatkan inti yang kental, campurkan sedikit tepung. Kebanyakannya diorang tak tahu yang inti kelapa tu agak kena frozen kan dulu, kena sejukkan dulu. Tak boleh masukkan masa dia panas. Itulah salah satu tip yang orang lain kurang tahulah. Kalau yang orang dulu tu mungkin tahulah kan, dia akan sejukkan dulu. Tapi yang baru belajar ni, okey, dia ingat ada inti kelapa boleh terus masuk je kan. Macam akak memang kena buat dulu, bentukkan dia dulu supaya senang nak masukkan. Lepas tu senang lebih teratur lah kerja tu. Sementara inti sejuk, hasilkan pula dough. Bahan yang diperlukan, tepung pulut hitam yang dikisar dan tepung gandum bertujuan mengurangkan liat ketika mengunyah. Air suam juga perlu dituangkan ke dalam dough, tetapi elakkan letak terlalu banyak kerana dough boleh menjadi lembik. Untuk membuat kuih koci, ambil secubit dough dan lepirkannya. Selepas itu, baru letakkan inti di atas dough dan tutup semula dengan cara menggentilnya sehingga bulat. Mengikut kuih koci versi Anilah Idris, gentelan tadi diletakkan ke dalam air panas sehingga koci masak dan timbul di permukaan air. Manakala dalam sesetengah versi, dough berisi inti yang telah digentil perlu dibungkus di dalam daun pisang segar yang telah disapukan minyak dan kukus selama kira-kira 10 minit. Main dia tepung pulut, tapi akak campurkan sikit tepung gandum tu. Tips dia ni akak dapat daripada mak. Lepas tu ada makcik-makcik yang buat kuih-kuih lama-lama ni kan, cakap campur tepung pulut sikit. Tujuan dia untuk mengelakkan dia liat. Macam inti kelapa pun sama kan, letak tepung sikit untuk bagi dia lagi kental, lagi cantik. Akhir sekali, bagi pelengkap koci, hasilkan santan koci dengan menggunakan tepung beras, tepung jagung, air, garam dan paling penting, santan pekat. Apabila semua siap, masukkan koci di dalam santan dan balut dengan daun pisang. Mengekalkan balutan daun pisang merupakan ciri-ciri kuih koci yang baik dan mungkin juga atas sebab itu, koci yang dihasilkan Anilah mendapat sambutan di sekitar tempat tinggalnya di Bukit Jalil, Ibu Negara. Terdapat lebih 10 jenis kuih koci, antaranya koci pulut hitam, pulut putih, labu dan perisa durian. Kira-kira 12,000 pemuzik yang kebanyakannya terdiri daripada kanak-kanak dan remaja cuba mencipta rekod sebagai orkestra terbesar di dunia. Ia turut menyaksikan 8,097 instrumen muzik dimainkan secara serentak. Kumpulan pemuzik ini mempersembahkan Orkestra Symphonic March karya komposer Rusia Pyotr Tchaikovsky dalam usaha untuk memecahkan rekod orkestra terbesar dunia. Persembahan kira-kira 10 minit dibuat dengan dipantau pengawasan penyelia bebas. Persembahan di Patio de Honor, Akademi Tentera di Kompleks Fortuna di Caracas ini turut ditayangkan secara langsung di YouTube. Guinness World Records akan menentukan dalam masa 10 hari sama ada rekod dunia berjaya dicipta. Lebih 250 penyelia telah ditugaskan untuk memantau persembahan tersebut. Main game ni sebenarnya best juga. Ali pun main game juga, kan? Kita memang tak dinafikan lah benda-benda teknologi, gadget-gadget ni dengan zaman anak-anak kita. Because it is what it is. Memang era teknologi. But kita kena pandai limitkan masa kita sendiri. Kalau kita yang besar panjang ni pun kadang-kadang susah nak kontrol diri kita untuk tidak melihat gadget, tak boleh tengok screen time. Apatah lagi kalau diorang ni muda-muda dari kecil, daripada benda dia jadi cuma keperluan dah jadi addiction. So WHO cakap kalau nak main game digital ni memang boleh, tapi limitkan kepada yang pergi sekolah tu 2 jam satu hari, dan yang sebelum pergi sekolah macam umur adik-adik kita ni 1 jam satu hari.
Okay? And one more thing. Kadang-kadang kita pun nak senang kat anak-anak kita. Waktu makan tu, kena tengok gadget. Cuba kita limitkan. Kalau waktu makan, waktu makan. Waktu gadget, waktu gadget. And side note, tolonglah pantau apa game yang anak-anak kita main dan juga apa konten anak-anak kita consume. Sukan. Bagi membantu memperkasakan bekas atlet kebangsaan dengan ilmu dan kemahiran supaya mereka dapat bangkit semula menjana pendapatan dan menstabilkan ekonomi isi rumah, Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP menganjurkan program pemerkasaan kemahiran untuk bekas atlet kebangsaan. Menurut Presidennya Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, ia dilaksanakan selama 2 minggu bermula 8 November lalu dan membabitkan seramai 100 orang peserta. Dalam 100 tu kita ada 15 atlet para juga mengambil latihan kali ini. Dan selepas mereka habis latihan ini, kami akan bagi sijil daripada University College, satu college tempatan, dan juga kami akan juga membagi peralatan untuk mereka memulakan perniagaan pada keesokan hari. Dan selepas ini kita juga akan buat pemantauan 6 bulan untuk membantu mereka. Kalau mereka ada masalah, kita akan bantu mereka lah untuk mereka berjaya dalam keusahawan. Tambahnya, pemantauan itu dibuat bagi memastikan mereka mampu memperolehi pendapatan minima sebanyak RM600 sebulan. Sumbangan berbentuk peralatan turut dihulurkan bersesuaian dengan bidang kursus yang mereka ceburi. Ini termasuk bakery, penyelenggaraan hawa dingin, sejuk beku dan operator food court. Antara yang menyertai kursus ini bekas Jaguh Memanah Wanita Negara Siti Aisyah Sudin. Saya ada buat perniagaan kuih-kuih tradisional, okay? Tapi tak tahu macam mana nak disejuk bekukan. So bila saya datang sini, maksudnya menambahbaikkan yang saya dapat ilmu tu. Jadi saya boleh menambahbaikkan pada bisnes saya, boleh meluaskan lagi secara frozen lah. Sebelum ni kita cuma buat kuih ni melalui yang orang dulu-dulu daripada arwah mak saya kan. Bila sampai sini kita dapat cara moden lah. Jadi kita boleh applykan cara moden tu ke dalam ni untuk memperluaskan lagi kita punya bisnes lah. First day I become nervous. Saya rasa nervous. Then hari pertama tu dengan cikgu tu terbaik, Cikgu Arina tu buat terbaik, mengajarkan saya dengan more confident. Sekarang saya dah more confident in myself. Saya dah cakap kepercayaan saya tu, saya akan buat sesuatu untuk buat khusus di dekat bakery tu buat terbaik. Masa depan saya dah planning dah. Sementara itu, pihak YAKIP turut bekerjasama dengan iPortal sekaligus menyediakan ruang di platform digital kepada pengusaha daripada kalangan ahli YAKIP. Ia boleh dijadikan medan untuk mempromosi dan menjual barangan keluaran mereka. Tidak ramai yang menyedari sejak 2019 di sebuah lokasi berkeluasan 20 ekar, pelbagai aktiviti buat remaja diadakan. Bagi yang pertama kali berkunjung ke sini, bukan setakat pembelajaran memanah dan berkuda menarik perhatian. Ada lagi yang istimewa. Sama-sama kita ikuti laporan ini. Darul Jariah asalnya dahulu sebuah pertubuhan amal di Bukit Beruntung Rawang yang aktif menyumbang keperluan untuk golongan asnaf. Namun aktivitinya dipeluaskan lagi dengan pembelajaran memanah dan berkuda untuk remaja. Terdapat 8 ekor kuda di sini, 5 bekas kuda lumba dan 3 kuda padi. Jadual latihan bermula jam 8 pagi hingga 1 tengah hari setiap Selasa hingga Jumaat. Hujung minggu pula masyarakat setempat juga boleh hadir tanpa dikenakan sebarang bayaran. Permulaan kita akan mengajar basic asas untuk berkuda dan memanah kepada mereka dan kita terangkan A sampai Z pembelajaran memanah dan berkuda dan mengajar sekali bahagian praktikal. Untuk mempelbagaikan lagi pembelajaran berkuda, aktiviti berkuda sambil memanah kini diperkenalkan. Memang mencabar dan memerlukan kemahiran mengawal kuda sambil memanah ke sasaran yang disediakan. Target saya lepas ni insya-Allah daripada saya dah ada basic seperti ini, mungkin 10 tahun akan datang saya akan buat stable sendiri insya-Allah. Aktiviti memanah juga berjaya menarik ramai penyertaan dengan pemantauan dan tunjuk ajar teliti tenaga pengajar yang berkemahiran. Latihan memanah biasanya diadakan setiap hari Jumaat bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Seronokkan dia, ramai kawan, boleh belajar dan kanak-kanak yang lain boleh datang kat sini
untuk belajar menaiki kuda dan memanah. Saya boleh belajar lawan rasa takut, saya boleh lebih fokus, boleh dengar arahan dengan tepat dan jelas. Menariknya bagi remaja yang menyertai program berkuda dan memanah, mereka juga berpeluang mendekati dan lebih memahami kuda tunggangan dengan memandikannya. Kuda sebelum keluar pagi-pagi akan di-groom dulu untuk memastikan kalau dia ada luka ke apa ke, kita tahu condition dia lah. Lepas tu bawa turun, keluar ada ride semua, mengajar, bawa naik, kena mandikan. Alhamdulillah terlalu banyak perkara yang saya telah belajar. Antaranya jati diri saya makin membina. Selain itu makin berdikari. Itu antara yang saya dapatlah, berdikari. Jati diri semakin membangun, kemudian dapat bersosial dengan masyarakat luar dalam kan. Dan paling ketara adalah saya makin berdisiplin lah. Sebelum ni kita sewa kuda, kita sewa alat-alat memanah dan kos dia agak tinggi. Sejak dari situ kita war-warkan pada penyumbang untuk kami perlu ada kuda sendiri, alat memanah sendiri untuk kami mengembangkan lagi aktiviti kita ni secara percuma. Tambah Jalijah Awang Kenik yang juga bekas pesilat Selangor yang bersaing dalam Sukan Malaysia SUKMA, perancangan akan datang untuk membina sebuah kolam renang dan Dewan Persilatan selain beberapa pertandingan membabitkan remaja akan diadakan. Apa yang pasti, di sini bukan tempat latihan memanah dan berkuda semata-mata. Istimewanya, mereka juga mempunyai kebun sayur-sayuran dan binatang ternakan di mana hasilnya akan diakihkan secara percuma, terutama kepada golongan asnaf dan mereka yang memerlukan. Mengakhiri buletin didik, pelbagai jenis belon warna-warni sempena Festival Belon Antarabangsa di Mexico. Saya Tarusydi Muhammad Nazri. Salam hormat. Assalamualaikum.